Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 117 ni jadi kata wa anta ala kulli syai'in syahid. Allah atas segala sesuatu luar asbab, dalam asbab menyaksikan. Kita dalam asbab yang menyaksikan. Kita dalam asbab kita menyaksikan. Luar asbab kita tak tahu. Benda gaib. Benda luar dari asbab kita tak tahu. Kita tahu hanya yang Allah beritahu, Nabi beritahu. Nabi pun, wali pun tak tahu. Hanya tahu sekadar yang lebih tahu. Jadi kita ni ghaib bagi alam sana. Nabi di sana tak tahu menahu keadaan kita. Nabi Isa di sana tak tahu menahu keadaan umat dia. Jadi wa antar raqib alaihim, antar raqib alaihim, engkau yang tahu hakikat mereka. Aku tidak tahu menahu. Mana menafikan sifat tahu bagi Nabi Isa di alam sana. Semua kita nak namakan Nabi Isa ni duduk mana, tak tahu. Nangis je. Nak kata alam barzah, dia tak mati lagi. Cuma luas lah. Sebab tak ada pernyataan nak sebut istilah tu duduk mana, kita tak tahu. Kita di langit ni. Kita tak tahu nak istilah. Kalau macam Nabi nak selain pada Nabi Isa, kita faham dah. Alam barzah. Sama ada alam barzah ke, yang penting luar asbab ni, bagi dia di sana dengan kita ni gaib. Kita di sana gaib, kita tak tahu menahu. Dia pun tak tahu menahu keadaan kita. Hanya tahu sekadar yang lebih tahu sana. Sini pun hanya tahu sekadar yang lebih tahu. Gitu. Selesai. Senang. Bila kita letak dia tahu sesuatu, dia boleh buat sesuatu, satu syirik berlaku. Siapa pernah pergi kubur Tok Seloho? Bagi kita lah. Mana kalau kita nak pergi, nak tengok, tak salah. Tapi masalah sekarang ni, di negara lain, dia bukan pergi saja, dia ada faham sesuatu. Dia ada hajat sesuatu. Sebab tu jadi non-stop tu, tempat tu. Sebab macam-macam orang macam masing-masing. Lepas tu jadi pun ada batu. Makin orang tu makin ni. Jadi ni dalam konteks duniawi ni, benda cara betul pun jadi, cara tak betul pun jadi. Kita tak boleh nak guna hujah jadi itu sebagai betul. Sebab betul pun jadi, tak betul pun jadi. Zina pun jadi, nikah cara sah pun jadi. Jadi makna zina ni tak betul tapi jadi juga. Nikah cara sah ni betul, jadi juga. Jadi betul bukan hujah. Kita kena tengok balik kepada wahyu. Kalau cara tu betul, betul lah. Kalau cara tak betul, tak betul lah. Sebab tu dalam pengajian kita, jadi bukan hujah. Orang jahil dia guna hujah itu hujah. Kita tak. Sebab tu hamba jadi juga kalau tak betul. Dalam konteks takut ini tu hamba belaka. Cara betul pun jadi, cara tak betul pun jadi. Sebab tu kita kena ada suku. Bukan bab jadi tu sebagai hujah. Dalil ataupun wahyu tu sebagai hujah. Mana kalau benda tu direstui, tak apalah. Kalau tak direstui, kita jauhi. Gitulah. Kalau tanya orang-orang yang pergi bomoh tu, dia kata jadi tu. Kita jadi belaka. Dah lah jadi belaka. Tak terserah betulan macam sungguh. Barang penuh pun jadi. Barang betul pun jadi. Cuma kita kena tengok cara tu betul salah. Neraca apa dia? Wahyu. Kalau neraca dia ikut wahyu betul, tak ikut wahyu tak betul. Gitu kaedah. Kalau kita kata hujah jadi betul ni, mana kita susah lah nak ada betul kan. Sebab kalau orang yang sesat ni, sebab kes tu dia jadi tak asuk sebab jadi. Dia tak asuk tu. Orang yang ajar sesat mana-mana pun syirik ni, dia tak asuk sebab jadi. Dia seru-seru Allah jadi.
Lepas tu dia makin tak asal, lepas tu kita tak bagi pula. Kecuali kalau tak jadi-jadi, dia pun kenapa tak jadi. Oh rupanya syirik rupanya, lepas tu tak jadi-jadi. Yang jadi syirik, makin syirik tu makin orang tu marah, makin suka tu. Sebab jadi itulah ujian. Ujian bagi banyak orang jahil. Kita yang mengaji ni kita faham. Kita faham orang jahil dia guna ujian itu. Kan? Jadi sebenarnya anda nak beritahu benda ni rumit sebab pengalaman kita jumpa barang punah dulu. Tapi kita dalam punah-punah tu tak terlalu, kita dalam kebingungan. Mengaji jauh, tinggal mak ayah, nak minta pergi Pakistan, rasa jauh pula. Rasa minta Indonesia, rasa payah bagi kali. Tapi mak ayah kita tua dah. Nak pergi jauh Mesir, pergi negara Arab, pergi Mesir pula kan. Pakistan pun rasa jauh dah. Dia rasa tergamuk nak tinggal. Jadi macam hati tu rasa tak tergamuk. Apa dah tinggi-gigi balik-balik tak ada jumpa. Jumpa je dah balik. Kan balik-balik hidup lagi. Mak ayah kita lama baru meninggal. Makna dia kita minta ke Indonesia. Indonesia rupanya Allah nak ajar kita sesuatu. Dan masa kita kosong lagu tu banyak benda persoalan tak terjawab tu. Kita berkawan pula, duduk pondok tu pula, pondok yang jenis lagu tu. Berkawan dengan orang lagu tu, untuk guru lagu tu. Macam mana? Tak nak sebut ada. Adalah. Tapi kalau tengok dalam Facebook kita tahu ada nama tu. Dekat Semarang. Tapi rata-rata memang lagu tu lah Indonesia ni. Sebab tu kalau kita kalau tengok ustaz ngaji ni anak hantar anak pergi Indonesia ni, kita baik ngaji Malaysia lah. Tak ngaji bahagian agama. Kalau orang yang pergi bahagian doktor apa semua. Dia tak terlibat. Malah kali dia tak terlibat benda tu sebab dia tak campur dengan orang dulu tu. Oh, dia tak campur dengan orang yang Biasa pondok ni dia dunia dia. Kat sana tu setiap pondok ada kubur. dunia dia. Kebanyakannya. Lepas tu kubur tu jadi sebenarnya dia ada kepahaman dia. Tapi kita akui bab nahu hebat. Tapi ada bab tak jelas tu sebab fashion masyarakat tu dah sebati. Rumi, cuba tengok orang Indonesia orang Malaysia. Cuba sembang dia. Mesti ada barang pelik dia cerita. Dia memang dia sebati ke benda tu. Dia ada macam mistik-mistik ni dia kuat. Ambition. Sebab dunia dia. Tak kira orang ngaji agama ke tak. Dia sembang orang Malaysia mesti ada pahaman mistik dia. Kejauhan dia panggil. Pahaman kejauhan. Mistik-mistik. Kayu ke mistik. Lepas tu baru kita nampak. Oh penting ajar akidah. Lepas tu kita ngaji daurah pula. Selesai masalah. Segala benda pasal Allah ni terjawab. Kita terjebak dah. Tapi kita dalam keadaan ragu-ragu. Tak jelas lagu tu. Sebab tu kita bila orang tanya kita. Ada yang pelik kat sana. Minta kita. Kita tak ngaji. Kita tak say je. Bila hari ni tak say. Alhamdulillah. Oh kalau kita ni. Sebab benda boleh dapat. Bukan orang tua-tua je. Muda-muda. Biasa dia ilmu dah betul. Lepas tu kita alhamdulillah lah. Jumpa sesat tu. Hak tak betul dulu. Apa? Kita boleh jadi mantap gitu. Sebab kita bila kita rasai dunia tu. Bila kita ngaji Quran. Besar yang penuh dia. Lepas tu bila kita balik Malaysia ni. Kita rasa dia penting ngajar ke masyarakat ni. Sebab lama-lama dia akan tak faham, tak boleh. Sebab tak diberitahu secara teliti. Orang nak beritahu kita takut, tak jelas. Quran, mana Quran beritahu sejarah, mana kita bersyukur jumpa orang tulus beritahu. Sebab dia pun pengalaman kat di Pakistan. Gitu tengok dunia dia. Oh Pakistan lagi berat, India Pakistan lagi berat. Kita tengok cerita India Pakistan, seolah-olah itulah betul. Kita tengok Islam, bentuk Islam yang dipamerkan. Islam ini tu kalau kita sedang tengok cerita Islam yang dinaikkan, yang diangkat oleh kerajaan India, Pakistan, India lah terutama. Jenis tu sebab apa? Memang Hindu dah. Kalau nak cerita pergi ramai orang, waktu-waktu pergi kubur tu macam orang pergi haji. Bunyi orang bertalbiyah tadi ada bacaan dia. Macam kan nak pergi kubur tak wali ni. Ramai orang bawa buku. Macam orang macam orang mengajar haji. Saya tahu punya ni. Tawaf. Kalau dekat Indonesia kita tak nampak. Kalau India tu, Pakistan tu, sampai pusing kubur tu.
Macam tawaf tu. Dia ada fadilat dia cerita. Bayangkan kalau kita pergi, kita rasa macam something. Anda minta maaf lah kalau benda tu menjadi pahaman kita. Anda minta maaf. Anda bukan niat nak sentuh pahaman kita. Tapi nak kata benda ni, kalau kita rasa selama ni serabut nak tolak, alhamdulillah. Kita pun serupa. Sebab kita nak tolak fitrah kita. Quran pun tolak lama dah. Fitrah kita pun tolak. Kita rasa tak kemal. Rasa macam pelik je. Macam tak betul je. Fitrah kita. Orang lain dah tak tahu. Lepas tu bila ngaji Quran, Quran lama dah tolak. Betul lah, Quran ni sesuai dengan fitrah manusia. Lepas tu barulah kita fikir. Kan, makna dia kalau kita tak mengaji Quran, kita kadang-kadang tak tahu, tak adalah. Kadang-kadang bagi orang mengajar ni dia kena berterus terang. Dia tak boleh sembunyi-sembunyi. Sama tu lah orang tak faham. Itu pengalaman kita kita suka orang terus terang. Sebab apa? Orang tak minat tapi dia kebingungan sebab tanya orang yang dia harap pun tak kita terus terang, macam sembunyi-sembunyi. Kan? Takut sesuatu. Takut apa terang je lah. Sebab orang yang tak usah terima tu banyak nak benda betul. Kesianlah kat kita. Kan? Kita yang bagi dia pergi ngaji daurah tu bukan kita sendiri, murid kita faham dulu pada kita, untuk guru. Bayangkan. Sebab tu agama jangan sombong. Kadang-kadang orang yang duduk dunia yang bukan dunia agama lebih ke depan daripada orang yang agama. Tuhan bagi. Sebab dia telus. Dia jumpa betul. Dia bukan kira siapa agama ni, dia bukan kira orang mengajar agama, bukan. Dia kira ketelusan. Kadang-kadang orang telus ni jumpa lebih dulu betul daripada orang yang orang sebab ketulusan. Kalau bagi Allah pilih dia. Kita ni ngajar agama dah tak telus. Tidak mau cuba mencari hak benda mana salah mana. Tak jumpa barang betul. Kita akan terkejut ngaji agama ni. Terkejut dengan apa dia? Kadang-kadang orang kita tak suka boleh faham betul. Bila kita tengok. Jadi begitu. Kita tengok orang yang kita tak suka boleh faham, boleh terima. Mana betul lah agama ni bukan tengok pada zahir, tapi kepada dalaman, ketulusan seorang. Tengok zahir macam boleh terima, tapi dia tolak selalu. Tengok zahir macam tak apa nak faham, nak terima, tapi dia terima selalu. Jadi kita tak boleh nak pukul dari zahir orang ni, orang yang minat agama tiba dia terima benda ni, tak mesti. Benda kebenaran ni agak unik, kita tengok unik. Kita mengakui betul lah bila terhijab memang akan terhijab lah. Kalau jiwa dia telus ke jari, Allah buka lah pintu. Bayangkan kalau kita yang mengajar agama ni kita tak terserah kepada masyarakat. Masyarakat terus bingung. Bukan semua tolak. Hak yang jari yang menerima ada. Layar orang tak say tu, ayah kita. Kita walaupun kita mengaji, dunia kita, ustaz kita lagu tu, tok guru kita lagu tu, kawan kita lagu tu, tempat kita lagu tu. Bukan mana kita terima benda tu. Dia pun kebingungan juga nak cari hak betul lagu mana. Bukan semua, ani yakin, bukan semua orang yang terima benda tu. Seperti kita. Yang terima dah. Orang kanan Maulana. Dia terima dah benda yang masalah tu. Dia balik ke Malaysia ngaji daurah. Boleh tolak lagi sebab dia tengok hakimah Quran dia tolak gitu. Kita jenis tak terima. Dia jenis terima. Pun bila bertemu dengan Quran, dia pun tolak benda tu. Banyak orang yang dia terima. Jadi kita jangan takutlah. Berseserahlah benda kebenaran kita. Selagi tak orang tak faham. Jangan duk kita orang yang jenis kata sesat dia sebab dia ada something yang kita kena tahu kenapa dia cakap begitu. Biasanya dia terjebak dengan 3 perkara dah. Sama ada puja benda, puja tok guru, puja roh. Dia tak boleh sentuh 3 benda ni. Sensitif. Bila dah sebati 3 benda ni, orang payah sikit Kita walaupun kita duduk dunia tu, kita tak ada fahaman tu. Macam tak kuat. Tunggu ada orang tahu, tinggal selalu. Buat apa? Menyusahkan kita. Kita ustaz. Bila benda ni baru tak betul, menyusahkan kita. Akhirat kita esok, kita ustaz. Kalau benda tak betul, kita mengajar pula kepada orang lain. Sangat tanggung. Kalau kita sembunyikan contoh, nanti kalau nanti orang tahu dia, kita punah lah. Satu hari nanti orang kata orang lain, barang benar ni tak kena sembunyi. Orang akan mencari. Tak pula orang nak mengaji lah ni. Kalau kita sembunyi, kita tutup. Kita jangan ngaji Quran, nanti sesat. Jangan ngaji Quran, nanti sesat. Orang tak pilih kita sebagai yang memberitahu benda-benda.
Allah pilih orang lain. Dan kita tak tersebi tahu orang lain. Orang lain boleh tahu melalui orang lain. Ngaji Ustaz Razali tak beritahu benda ni. Jadi lebih baik beritahu berkaitan ada orang terima, ada orang tolak. Satu hari nanti dia akan tahu juga, dia akan terima juga. Kita nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak tutup macam mana? Baik kita menjadi orang yang menceritakan. Walaupun ada orang tak terima, ada orang terima. Bukan semua jenis orang-orang jenis hak pelik-pelik. Orang jenis telus mencari. Tak pula orang jenis kenyaan lagi tak suka benda tu. Tanya kakak semengaji kita. Dia murid kita pergi ngaji kita. Muat dia tak faham ni. Kita kalau ada kerja lagu ni, tahu-tahu awal ni. Tak ada. Tanyalah orang-orang kerja-kerjaan. Haknya ni. Kita sikit lah. Pelik. Orang tak betul. Mana walaupun dia tak tahu, dia tak ada mengaji daurah, tapi dia tahu dah benda dia salah. Kita jenis orang yang duduk dunia agama kata betul. Esok-esok nak tak mana pun begitu. Kata mengaji agama ni makin nampak makin cerdik. Nampak orang-orang akademik kata lagu tu. Patut orang mengaji agama ni tupak kita harapan kita makin cerdik. Tengok macam tak bercerdik mana satu hari nanti. Sebab apa? Sebab metod mengaji agama ni bila tak betul jadi lagu tu. Esok orang-orang yang ngaji akademik tak respect orang ngaji agama. Apa? Patut dia ngaji, kita ingat kita nak harap dia ngaji agama, tengok dia ajar orang pelik. Kita hantar dia ngaji agama ni nak suruh dia ajar kita. Dia tengok dia ajar orang pelik kepada kita. Satu hari nanti. Jangan. Satu sebelum orang awam, orang-orang akademik jumpa dulu ke orang betul ni, baik kita sebagai ustaz jumpa dulu. Malu ke tidak? Malu gitu. Orang tak respect orang ngaji agama. Satu hari nanti kalau kita baik tak apa. Kan? Satu hari kita kena berterserah. Mana barulah orang-orang akademik dengan orang-orang agama ni duduk sekali. Siapa? Tak suka barang-barang pelak-pelak tu. Tak kena. Macam baru lah Ustaz bagi Ha? dia. Baru. Baru bagi mereka je. Benda ni lah macam Orang yang tak pernah terjebak memang tak save benda tu. Tanyalah cikgu-cikgu ke doktor-doktor ke, kena sebut tak? Dia kata apa ni barang mengaruh. Tengok dulu isu dulu tahun 2000 orang jual kain kokang. Tak beli belakang. Tengok lain ada orang jual lagi tak? Orang tak save dah, orang faham dah. tidak tu. Dulu orang jahil orang beli dulu. Ustaz pun jual ada. Mau pakai. Kan? Habis pakai kayu. Dia benda-benda tak betul dia angin je. Orang tahu tak save lah. Sebab tu barang-barang tak betul ni kita jajah sekejap lah. Bila orang tahu Quran kata orang tak save lah. Orang benci lagi ada. Baik. Betul baik. Kita kalau kita sedar dekat dunia, kita sedar kat akhirat. Orang benci kat akhirat kita pijak kalau kita akan esok. Kalau kita contoh tak, tiga benda ni, contoh kalau kita tak ngaji daurah sekalipun, rata-rata mungkin tak air, barang mengarut. Kita nak mengaji makin faham kan? Tengok makin mengarut je. Betul, sebenarnya benda tu mengarut. Sebenarnya agama kata mengarut. Fitrah kita betul. Ustaz macam kayu tu ni hitam tu kan, khasiatnya banyak deh. Kalau dalam konteks kajian mengatakan tak apa. Tapi dengan izin Allah juga. Tak, bila dalam asbab, pergi makmal. Dia makmal bukti kan. Kalau benda tu betul. Kalau benda tu tak boleh dikeluarkan bukti, mana dia jadi barang palsu lah. Dia ada palsu dalam konteks dalam asbab. Salah faham, salah kajian. Ada. Tapi ada orang jenis memang dia faham lagu tu. Tak ni. Tak asal. Aduh. Tak asal. Kaji lah tak apa. Tak apa, insyaAllah nanti kita dalam kotak kebenaran kita jangan takut. Carilah. Banyak tanya. Jangan kita, jangan pergi sana, jangan pergi sana. Ini tak kena. Carilah. Kebenaran yang wujud. Kalau kita telus mencari, kita akan jumpa. Jangan takut. Tanya, dia tanya mikir. InsyaAllah benda yang sesuai dengan fitrah kita, itulah betul. Kecuali kita bunuh dah. Kalau bunuh dah banyak sikit lah. Alhamdulillah segi sana ni dia campur-campur bunuh sikit-sikit gitu
Tu ada tak masa baru ni ada lah benda-benda tak betul ni. Tu dengan pengalaman ni lah kita baru kita faham penting ngaji ni tak. Jadi Nabi Isa kata, in tu'adzibuhum, jika engkau mengadab mereka yang berpahaman lagu ni. Fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu hamba engkau. Maka Allah berhak untuk mengadab mereka kerana mereka syirik. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni engkau, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, maka semuanya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Biasanya kalimah wa in taghfir lahum ni kena ingat ni. Biasa boleh wa in taghfir lahum fa innaka anta, biasanya apa? Ghafurur Rahim tak? Hani Azizul Hakim. Kenapa biasa kat sini? Nak beritahu akidah punah dalam ni keampunan tak berlaku. Kalau keampunan tu berlaku, Allah akan sebut Ghafurur Rahim. Namun tak berlaku sebab Allah beritahu dah. Tak berlaku kepada orang yang dah di alam sana. Alam sini tak mati lagi, berlaku. Tuhan nak tolong kita. Punah-punah dulu. Ngaji-ngaji baru tahu kita punah sebelum ni. Berlaku kat mana? Alhamdulillah lah. Kita sentuh lagu tu. Tiba-tiba ngaji-ngaji malah dah kata tak terima dah. Orang jenuh kita nanya. Ada orang faham, syirik ni Tuhan tak ampun. Dia salah faham. Tak ampun tu kalau mati dah. Kalau keampunan tak berlaku bagi orang syirik kat dunia lagi, buat apa Quran turun? Arab Mekah tu lagu mana? Arab Mekah tu bukan syirik belaka. Dan akhirnya berubah belaka fahamannya. Allah tak ampun lah. Allah ampun sangat sebab hidup lagi. Yang kata tak ampun tu kita mati dah. Kan? Benda yang pertama Allah nak maaf, nak ampun ni barang syirik lah. Sebab Tuhan nak selamat kita, Tuhan sayang kita. Tapi kalau dah mati baru nak taubat, ataupun nak mati dah, nazak dah, nampak akhirat dah, tak terima dah waktu tu. Sekarang dia terima sangat lah. Sebab tu bila dengar kata tu, alhamdulillah, lega kita. Sebab selama ni kita tahu kita mudah. Ada kata anak tak tahu ramai, anak mudah sebelum ni. Apa dia? Ni mana? Dia ada huraian dia tu. Orang tak faham. Allah tak ampun tu kena hurai. Mati dah. Dia ada ayat Allah beritahu, illa man taba, melainkan orang yang bertaubat. Dalam surah lepas ni. Dalam surah Al-Furqan. Dia ada mana orang kalau seru selain Allah ni masuk neraka kekal abadi. Lepas tu illa man taba, melainkan orang-orang yang bertaubat. Mana? Allah ampun dah. Orang lagu tu nanya lagu tu. Sebab tu guru pun punah. Macam mana kalau tak ampun je noh kita. Kita cerita bukan kita. Waktu tu kata kita bukan asal betul. Semua bila duduk dengan dunia mengajar agama pun jumpa tak betul dulu. Hak tak ngajar langsung. Bayangkan uniknya kebenaran. Kita duduk mengaji, tak usah duduk terjebak dengan dunia nak mengajar agama. Jumpa tak betul dulu, bayangkan. Bayangkan unik tak agama ni. Kita ni usaha gapok lagi lah berharap anak seorang agama ni. Kalau kita jahil, tak tepat tak betul. Dan alhamdulillah kita jumpa kawan-kawan kita yang ustaz juga. Semua asal jumpa kemudian barang ni. Dulu tak betul juga. Semua rata-rata. Alhamdulillah Allah pilih. Kalau tidak, nanyalah kita. Kita berubah setelah mengajar, bukan sebelum mengajar ni. Mengajar dah satu. Kita mengajar tafsir dah satu. Waktu kita mengajar tu betul kita. Tak jelas. Kalau mati lagu tu je murid ramai. Mana kita ustaz dah nak tolak syirik tak boleh. Sebab tu lah syirik ni kena ngaji talaki baru faham. Anak tak paksa kita.
Carilah pengalaman. Cubalah. Kalau kita rasa macam bolak-balik kan, doa ke Tuhan minta petunjuk. Telus mencari hak betul mana salah mana. Kita duk toke-toke jangan, tak adalah. Atau ke ustaz lagu ni tak adalah. Toke ustaz aja beras jangan. Tak adalah. Jangan, benda tu ada kena dah. Duk toke semua jangan. Toke pun hujah. Lama dah kita kena hujah tu. Jangan toke-toke ni tak jelas agama kita. Akidah tak jelas. Tak kira ustaz aja barang salah. Toke. Lalah kita nak lagu tu. Jadi cuba berani keluar ke kampung cari. Bila kita bertemu dengan orang kita tak sangka, jangan terkejut lah. Benda tu berlaku. Tapi kita jangan hukum. Orang tu pun tak tahu lagi proses. Satu hari ni dia akan jumpa orang betul. Mana pengalaman masing-masing yang sama jumpa dulu. Hak kemudian. Tapi yang penting jumpa. Hak kita bimbang tak jumpa langsung. Orang yang kita sama kita ni seperjuangan mengaji ni, dia tak faham lagi. Kita tak kata apa, kita tu proses. Barangkali dia akan jumpa kemudian gitu. Tu kita tak boleh kata-kata. Kita cuma sebarkan, beritahu, muzakarah. Siapa nak cerita tadi, cerita. Siapa nak dengar, kalau tak terima sudah. Qala Allah berkata, hada yaum, ini adalah hari. Ini adalah hari bermanfaatnya orang yang benar. Benar apa? Benar akidahnya, benar amalannya, atas kebenaran mereka. Hak ni kita kena usaha bagi benar. Mana benar ketauhidannya, benar amalannya. Bila benar ketauhidannya, benar amalannya, perkataan hak dia sebut benar juga lah. Biasanya sebut tak betul ni, dia punah akidah. Orang punah akan jajah orang punah. Tak mungkin orang punah jajah orang benar. Orang sudah benar akidah lah akan ajar barang benar akidah. Orang sudah benar amalan lah akan ajar barang benar amalan. Takkan mungkin orang punah akidah ajar barang benar akidah. Tak mungkin. Mana keesok, akhir esok kita tengok, betul akidah dia ni. Orang itulah yang akan dapat syurga, hawa syurga. Tapi kalau tak betul, maka hilanglah kelayakan syurga selama-lamanya. Kita tengok, ada punya tak bohong, contohlah kan. Dulu tak apa. Kita tengok, sebelum mati ni okey dah. Tak. Dulu tak apa. Nak yang penting sebelum mati. Lahum jannatun, bagi mereka syurga-syurga. Tajri, mengalir, min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka berkeadaan kekal di dalam syurga itu, khalidina fiha. Selama-lamanya. Jadi atas usaha mereka, ikhtiar mereka mencari kebenaran, telus untuk menerima kebenaran, walaupun pernah dalam kebatilan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Okey, terjemah apa ni? Susah bagi radhiyallahu. Tak jejak. Tak jejak. Puas hati. Allah berpuas hati dengan mereka. Mereka berpuas hati dengan pemberian Allah. Dengan Allah dan pemberiannya. Zalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang besar. Itulah kejayaan yang besar. Milik Allah lah, lillahi. Kerajaan langit dan bumi. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi kalau kita kata kenapa lu asbab kepada Allah saja dalam konteks tumpangan? Kenapa? Dah milik dia. Jadi patutnya kepada dia lah. Tak boleh kongsi-kongsi, dah milik dia. Milik dia, patut dia lah.
Kecuali kalau hak milik ni kongsi, milik dia, kepada dia sepatutnya. Langit dan bumi dan apa yang di dalamnya, wa ma fihinna, dan apa yang di dalamnya. Dan Allah atas segala sesuatu, wallahu ala kulli syai'in qadirun, maha berkuasa. Okay, habis bab 1. Ini kita bab 1 ni. Habis maksud alhamdulillah. Allah sebagai pencipta, maha pencipta. Habis. Ni bab 2. Oh, Quran ada bab juga. Oh, Quran ada. Quran ada 4 bab. Bab 1 makna alhamdulillah. Bab 2 makna rabbil alamin. Bab 3 makna ar-rahmanir rahim. Bab 4 makna malik yaumiddin. Ni bab 2. Tengok dalam nota ni bahagian kedua Al-Quran. Bermula daripada surah surah Al-An'am sampai surah Isra. Dia senang nak ingat bab-bab ni. Dia bermula alhamdulillah. Alhamdulillah 1 Al-Fatihah sampai surah Al-Maidah. Bab 2 alhamdulillah surah Al-An'am sampai surah Isra. Bab 3 alhamdulillah surah Al-Kahfi sampai surah Al-Ahzab. Bab 4 alhamdulillah surah Sabah sampai surah An-Nas. Cuma surah Sabah sampai surah An-Nas ni ada 2 alhamdulillah. Satu alhamdulillah Sabah, satu alhamdulillah surah Fatir. Surah Fatir ni alhamdulillah juga. Seolah-olah Allah nak beritahu kita bab 4 ni bab paling penting. Apa dia? Natijah. Dalam konteks usaha ni natijah paling penting sekali. Kalau tanya, kalau kita nak buat apa dia natijah? Apa dia upah dia? Natijah. Natijah tu yang kita nak. Kalau dah faham natijah, susah tak apa. Betul tak? Natijah tu lah yang paling penting sekali. Maka natijah bab 4 ni akhirat. Natijah kita. Natijah segala usaha kita termasuk mengaji Quran ni. Dia kata bahagian kedua bermula dari surah Al-An'am, surah yang ke-6 hingga akhir surah Bani Israel atau surah Isra. Surah yang ke-17. Dakwah, intipati, tema. Kita dakwah ni apa dia? Intipati, tema. Kita tema apa biasa? Ana masa mula pengalaman kahwin ni. Kan? Kita orang tak erti bab-bab nikah dia, bab-bab kenduri ni kan. Duduk gaduh gaji. Bila bakai isteri kita tanya, apa dia tema ni? Kenduri ni. Tema apa? Tema warna lah. Ada tema warna pula. Oh tak faham kita lambat. Mana bila kahwin ni, oh punya tema. Kahwin tema. Surah pun kena tahu tema juga. Tema. Tema. Udah, dakwah, intipati. Apa lagi nak tahu? Intipati. Dia punya tajuk, poin penting. Poin penting bahagian ini adalah berkaitan dengan rububiyah. Hanya Allah yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir segala sesuatu selepas penciptaannya. Dan itu berambil tak? Kita Ahmad Al-Bab ke, kita orang minyak ke, orang Melayu kita faham selain daripada Allah ada yang mengurus mentadbir. Kita orang minyak orang bunian wakil Allah mengurus urusan hamba. Ni syirik. Ni arah Mekah. Arah Mekah mana betul juga. Kita bincang dulu hubungan antara surah Al-An'am dengan surah Al-Maidah. Merujuk syirik dalam tasarruf. Tasarruf ni mengurus. Mana kita duk faham selain pada Allah, dua asbab ada juga yang urus kita. Macam contoh orang yang kebun dia kata ada orang jaga kebun kita. Orang mana? Orang tak nampak dia kata. Apa benda tu syirik tasarruf. Terdapat perbezaan antara kedua surah. Satu, surah Maidah hanya menyatakan hukum kufur bagi pelaku syirik jenis ini. Kita poin-poin je lah. Dua, dalam menolak syirik dalam tasarruf, surah Maidah tujukan kepada Nasrani dan ditumpukan kepada menolak kepercayaan
bahawa Nabi Isa dan Maryam memiliki ilmu gaib dan boleh diseru untuk mendapat bantuan. Sebaliknya surah Al-An'am tidak menghadkan perbahasan, tetapi ditujukan kepada kekayaan yang serupa tanpa mengira siapa mereka. Jadi sebenarnya surah Al-An'am ini merujuk kepada Arab Mekah, musyrik Mekah. Jadi syirik kepada siapa pun, asal syirik ya, terlibat. Mana-mana bangsa yang syirik, maka tajuk ni. Mana-mana bangsa yang syirik, tajuk ni. Mana buang tajuk syirik. Mana tajuk ni, yang mana dapat surah Al-An'am ni, memang dicinta habis-habisan tentang Arab Mekah ni syirik lagu mana. Surah Al-An'am juga menjawab syubhat-syubhat dan hujah-hujah musyrikin. Sebahagian syubhat ini dinyatakan dengan jelas. Sebahagian lain dibaca sendiri ni, dipahami secara tidak langsung dari jawapan-jawapan. Terdapat 11 kesamaran. Surah ini juga membawa cara-cara dakwah, cara-cara nak ajak orang lain, nak betul akidah orang lain, yang juga dalil-dalil menolak syirik fi tasarruf dan membuktikan hanya Allah yang layak diseru semasa mohon pertolongan dan hanya Dia yang memiliki ilmu gaib. Perkara ini tidak ada dalam surah Al-Maidah. 4. Sebelum menutup pembicaraan berkenaan dalil-dalil, surah Al-An'am membawa sebab-sebab mengapa musyrikin menolak kebenaran meskipun selepas dijelaskan dalil tauhid, dihilangkan segala keraguan dan diberi penjelasan yang sebaiknya. Penjelasan untuk setiap sebab penolakan ini bermula dengan kadzalik, beginilah. Jika diperhatikan, alasan-alasan penolakan oleh musyrikin adalah sama dengan yang diberi oleh para kufar masa kini. Nah, kalau nak faham dengan keadaan Arab Mekah, bukan surat 2, keadaan Arab Mekah, kita akan terkejut. Ini daripada Quran dan hadis. Tengok, kita tengok Arab Mekah ni jahiliah. Dari segi ibadat, musyrik Mekah jahiliah macam mana? Mereka bersuci, mereka mandi janabah, mereka berkhatam. Bukan jahil tak agama, beragama. Mereka sembahyang. Wa ma kana salatuhum, tidaklah solat mereka indal baiti, kan? Dalam surah Al-Quran. Termasuk sujud, bacaan-bacaan, doa, zikir. Arab Mekah. Memberi zakat. Dia ada zakat. Mana syariat peninggalan Ibrahim, kan? Ismail. Beri makan tetamu, dia tahu fadilat beri makan pada tetamu, orang musafir dan orang yang sedang kesusahan, dia tahu. Bersedekah kepada orang miskin, dia tahu pahala. Membantu masa bencana, dia tahu pahala. Berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam, pahala. Beriktikaf di masjid, di Masjidil Haram, dia ada. Bernazar, dia ada. Mengerjakan haji, tawaf, sa'i, dia ada. Menghormati bulan-bulan haram, dia ada. Bukan jahil sangat, tapi dia ada syirik. Lepas tu kita boleh kata hujah, kita kata takkanlah Tuhan tak ampun dosa kita. Syirik je, dia rejah je. Macam kecil syirik tu, kita puasa, kita haji, takkan Tuhan nak lagu tu. Jadi tak okey ni, kena faham tak okey, tak ada dalam agama tak okey. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladhi, yang segala puji bagi Allah yang khalaqa, dia yang telah menciptakan as-samawati, langit, wal arda, bumi, wa ja'ala dhulumat, dan dia yang telah menjadikan kegelapan-kegelapan, wan nur, dan cahaya. Jadi barang gelap ni banyak sebab sesat ni banyak. Nur ni satu, mufrad. Nak beritahu barang benda ni satu, Islam. Dia ada ciri dia. Lu asbab Allah saja, lu asbab Allah saja.
keluar daripada petok tu, tu sesat dah tu. Simple, jadi satu bulatan ni. Bukan Allah, bukan wahyu. Setan tu. Bukan Allah, bukan wahyu. Batil lah tu. Bukan benar lah. Bukan Allah, bukan wahyu. Lu asbab, Allah saja. Lu asbab, wahyu saja. Summa, kemudian. Kemudian ni bukan kemudian biasa kita faham ni. Macam kemudian ni macam sedih. Macam kita kata, kita jaga dia lama, lepas tu dia lawan kita, lepas tu semua tu dibagi istibad, dia bukan atau bukan istibad, minta jauh. Kita layan molek dia kan, berusaha lawan kita, semua ni makna semua ni dalam bahasa Arab istibad. Dan Allah belaka jadi Allah belaka tiba-tiba kan, orang kafir ni kan, gamuk dia apa ni, gamuk dia dengan Tuhan mereka, ya'dilun ni yakni yusyrikun, bukan ya'dilun tauhid, menyamakan kan dengan Tuhan mereka, menyamakan dengan yang lain. Menyamakan ni mana kongsi, syirik. Jadi ya'dilun ada makna tauhid, ya'dilun ada makna syirik. Asli syirik. Inna Allah ya'muru bil adli. Adli itu tauhid. Hak ni adalah juga makna syirik. Huwallazi, dan dialah yang khalaqakum, ni menciptakan kamu. Hak ni dalil i'tirafi. Orang Mekah terima ni. Katanya dia, siapa cipta kamu? Allah. Min tinin, dari tanah. Summa, kemudian qada, dia menentukan ajalan, waktu. Kemudian dia menentukan ajal, waktu, ajal. Ajal ni mana? Ajal kematianmu. Tempoh lah, tempoh kematianmu. Wa ajalu, dan tempoh yang telah ditentukan, yang hanya diketahui olehnya. Yang hanya diketahui olehnya. Sebab tu kalau orang kata, kadang-kadang biasanya lah orang-orang yang dia khoyah, dia diberi anugerah kalau dekat ketera dia panggil nama dia panggil tak bomo sakratul maut ni. Tak bomo sakratul maut bunyi. Tak bomo sakratul. Ada orang dulu faham betul. Maknanya kalau orang nak mati, kalau jenis kata tak mati-mati ni, panggil dia mati selalu. Dia faham betul. Satu, yang kedua, dia beritahu lah, ni petang ni mati, lepas asal mati, bahaya faham lagu ni. Mati semua kebetulan, tapi bila dia sebut lagu tu, kita akan kata apa? Oh, dia tahu, dia ada ilmu. So punah kita. So benda baik. Dia kan ni, yang hanya diketahui olehnya kan. Batas buat tertentu yang hanya diketahui olehnya. Allah kata gitu. Tuhan Allah Ta'ala nak beritahu kalau ada orang jaga benda tu, jadi kita jadi tak jelas tajuk ni. Benda mati ni Allah Ta'ala yang tahu. Kalau doktor kata tu sebulan lagi tu, itu perkiraan adalah asbab. Dia tak kata ni biasa sebulan. Tak apa tu. Kalau yang orang tertentu ni, orang yang jenis macam kikir banyak ni. Kikir banyak ni. Dia kata ni air sedang mati. Berlaku dalam masyarakat. Kebetulan Ustaz. Ayolah. Kita ayah kita dia keluar dari universitas Jumaat. Anda tahu lah dia memang dia minat
Dia nak kita ni pergi, nak berubat dengan dia. Dia mari dekat rumah kita. Kita tak layan. Sampai rumah, dia beritahu pada waktu kakak kita. Dia kata, ayahmu ni insiden mati. Dia kata ayah kita. Waktu kakak kita mengadu kita, sedap-sedap kata ayah kita mati. Kita pun, oh betul-betul kakak betul-betul. Tak betul. Kan? Bukan hari Isnin mati, hari Jumaat ni kan. Kalau kena hari Isnin sudah. Tuhan nak buat hujan. Tu dah kata kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Betul tak betul pun itu bukan hujah. Dia tak punah gitu. Kita kata oh, ada orang dia ada ilmu, dia boleh tahu. Habis sebab benda gaib ni kita sadar pada selama. Ha? Yalah. Lama-lama percaya juga kalau dia satu kali, dua kali, tiga kali dia akan jadi macam betul kali. Dia dah. Tapi kalau kita mengaji, kita tolak dalam benda tu. Semua kemudian demikian kamu masih meragukannya. Kamu meragukannya. Nya ni hari kebangkitan. Nya ni hari kebangkitan. Dan dialah Allah dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dialah Allah yang disembah, dipuja, diseru di langit maupun di bumi. Dia mengetahui ya'lamu sirrakum, dia mengetahui rahsia kamu. Menurut rasa kita, dia tahu. Dan apa yang kamu nyatakan, wajah rakum, dan apa yang kamu nyatakan. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dia mengetahui. Dan tidak datang kepada mereka, tidak datang kepada mereka dari satu ayat. Dia punah. Mana? Mouse punah. Mouse punah ada. Dia masalah. Tak boleh nak kontrol mouse. Game dia hari-hari. Oh berat ni. Rumit. Aduh. Ya tak boleh kan ni. Dia rumit. Dia baca ni. Dan tidaklah datang kepada mereka min ayatin, dari satu ayat, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa kecuali
adalah mereka darinya mu'ridin, berpaling. Mana Allah nak beritahu kedegilan. Bila barang yang tak jelas ni masuk, racun. Sehingga barang jelas dia tolak gitu je. Lepas tu barang tak jelas ni, barang yang tak ada tulisan ni, dia racun. Bila masuk dalam diri kita, sehingga kita akan tolak barang jelas gitu je. Oh, berat ni. Biarlah. Something. Layan dia habis tu. Faqad kadzabu bil haqq. Maka sungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran. Jadi macam mana boleh dusta kebenaran ya? Kena faham. Berpunca daripada telan bulat-bulat barang tak telah, akhirnya tolak bulat-bulat barang telah. Tu kena ambil pengajaran tu situ. Lepas tu barang tak telah ni jangan telan dulu. Kalau telan nanti jadi racun sehingga barang jelas kita tolak. Ha? Tutup lah. Dia jadi tak kena baiki. Ha? Tak ni bos. Dia ada something yes, komputer. Jadi soalan tu. Hari ni baru. Fasawfa ya'ti. Apa tu? Lamma ja'ahum, tak kala datang kepada mereka. Fasawfa, maka kelak ya'tihim, datang kepada mereka amba, berita-berita. Jadi bila mereka ini mendustakan, menolak, penolakan tu berlaku dengan cara ejek-ejekan kan, senda, biasa lagu. Adalah dahulu mereka dengannya mereka memperolok-olokkan. Mana tolak tu tolak, bentuk tolak tu dengan ejekan, dengan ejekan, olok-olokkan. Suatu ejek olok-olok ni bukan sifat ahli kebenaran. Bukan sifat ahli kebenaran, sifat ahli kebatilan. Sebab tu kita kalau ada pihak yang berlawanan dengan kita kena faham. Olok, ejek ni sifat batin. Mana kalau kita olok ejek ni bocor, pihak kebatilan. Kita tengok 3, Nabi digelar Majnun. Mana kalau pihak belah sana gelar kita, maka itu ciri-ciri kebatilan. Lepas tu kita tak boleh gelar orang belah lawan kita. Sebab orang yang menggelar ni terzahir, hak dia tu nafsu. Tak kira lah gelar apa pun. Kan zaman dulu mat gila lah. Kan? Memperolok-olokkan. Memperolokkan, senda. Tu ciri-ciri orang batil. Sebab tu kita bila benar jangan buat lagu tu. Sebab itu menzahirkan kita tu batil juga. Duduk belah sana juga. Kita duduk belah ni kena jaga-jaga. Jangan memperolok-olokkan, jangan senda, jangan gelar orang yang tak sepaham kita. Jangan. Kalau ada unsur menggelar, ada unsur memperolok-olokkan, ada unsur senda, makna pihak batil. Kita mungkin benar dah, tapi kita buat serupa. Batil itu bukan buat benar kita. Ciri benar dia ada ciri dia, batil ada ciri dia. Jadi kena jaga. Biar lek dia sana sudah, lek kita jangan. Lek kita ni kena sampai. Lepas tu kena bersabar, kena berdoa. Tidak boleh ada kata mengata. Sebab kata mengata ni soalan neraka. Dalam Quran itu kan, kata mengata soalan neraka. Ahli syurga ni sampai menyapa. Yahudi kata Nasrani dekat Yahudi. Jadi kata-kata bukan sifat kebenaran. Jadi kita kena jaga molek. Dalam neraka ada kata-kata lagi. Daripada dekat dunia dia kata kepada orang kebenaran. Bila dalam neraka dia kata sama mereka. Jadi kita minta lindung lah. Yang Allah beritahu tu kena jaga molek. Alam yarau, dan apakah tidak mereka memperhatikan?
Kam. Berapa banyak? Kam berapa banyak? Ahlakna, kami telah binasakan. Kami telah binasakan min qablihim, dari sebelum mereka. Min qablihim, dari sebelum mereka. Min qarnin, dari generasi. Min qarnin, dari generasi. Makkannahu, kami telah teguhkan mereka. Kami telah teguhkan mereka. Fil ardi, di bumi. Ha? Asalnya makana. Min kaf nun. Makin kan? Makin teguh. Makin kan? Ada makanna, nun satu, nun pertama nun asal, nun kedua tu nun na, nun kami. Ya, ayo badan. Dia bingung sekejap tu. Hari-hari dia bergerak. Jadi pula. Fil ardi, di bumi. Malam, apa yang tidak kami teguhkan bagi kamu. Maknanya umat terdahulu ni, dia punya bangsa dia tu Islam pula. Macam hujan ni. Barangkali bateri ke apa dah kena. Betul, malam, apa yang kami tidak teguhkan bagi kamu. Mana arah Mekah ni, rumah mereka dengan Baitullah ni besar tinggi Baitullah. Tapi tengok dulu Firaun, piramid, apa-apa tak. Dan kami kirimkan, wa arsalna, kami kirimkan as-sama, langit. Bukan langit, air. Tapi dia sebut langit, tapi yang dimaksudkan air. Dia macam bahasa Melayu lah juga. Kita sebut apa? Sebut masak nasi. Bukan masak nasi, masak berat. Jadi as-sama ni hujan, hujan dari langit. Alaihim, ke atas mereka, alaihim, ke atas mereka, midrar, yang lebat. Midrar, yang lebat. Waja'alna, dan kami jadikan. Waja'alna, dan kami jadikan. Waja'alna al-anhar, dan kami jadikan sungai-sungai. Tajri, tajri, mengalir. Min, dari. Jadi pula pergi Kedah ni. Mengalir dari tahtihim, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Yalah.
Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tak boleh pilih. Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Menjadikan sungai-sungai kan? Menjadikan sungai-sungai mengalir dari bawah mereka. Tajri min tahtihim. Ini lain sikit. Fa'ahlaknahum. Lalu kami membinasakan mereka. Fa'ahlaknahum. Lalu kami membinasakan mereka. Bidunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Bidunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Alih ini. Ini boleh jadi. Wa ansya'na, dan kami tumbuhkan min ba'dihim, dari sesudah mereka, qarnan generasi akhari yang lain. Jadi ada anak Mekah ni mencabar, tak syarat kami akan beriman kalau Quran tu diturunkan dalam bentuk kertas. Jadi kan datang ke bentuk bacaan kan, datang ke Nabi Muhammad, lepas tu Muhammad ajar kepada sahabat. Bukan bentuk tulisan, tapi bentuk lafaz kan. Masuk dalam hati Rasulullah, Rasul pun sampai kepada sahabat. Jadi tak syarat untuk beriman ni, tak boleh. Walau nazzalna, dan kalaulah kami turunkan alaika, ke atas engkau. Jadi bukan makna tak boleh buat lagu tu, boleh buat. Tapi kalau buat pun bukan masalah bukan kertas lah, masalah dengki. Bukan kertas tu masalah, dengki tu masalah. Jadi walau nazzalna alaika kitaban, kitab yang bertulis fi qirtasin, kertas, fi qirtasin, di dalam kertas ada tulisan. Mana turun dalam bentuk tulisan. Lalu lamasuhu, fatu lalu lamasuhu, mereka menyentuhnya. Jadi sentuh ni ada dua dalam bahasa Arab, massa dengan lamasa. Massa sentuh, lamasa sentuh. Satu massa dalam Quran ada massa. La mastumun nisa. La mas. Ni itu la masa yang saskum. Masa sentuh, la masa sentuh. La masuhu, mereka menyentuhnya bi aidihim, dengan tangan mereka. Sentuh dengan tangan dah. Hak dia minta tu tercapai dah, tapi kerana dia tak syarat, maka Allah tak beri taufik, dia lawan lagi aja. Sebab tak syarat dalam beriman ni, Tuhan tak bagi taufik untuk beriman. Biasa lagu tu lah. Patutnya Allah tak syarat, kita tak syarat. Macam kita faham pada Tuhan. Laqala alladhina kafaru, benar-benar akan berkata orang-orang yang mereka telah kafir, in hada, tidaklah ini illa kecuali sihrun mubin, sihir yang nyata. Malaikat sihir yang nyata. Jadi sebenarnya kita faham, bukan masalah kertas tak kertas, masalah lain. Masalah degil, kedegilan. Masalah dah telah bulat-bulat orang telah, sehingga gelap hati, tolak bulat-bulat orang telah. Tu sebab dia sebenarnya bukan masalah teknikal, bukan masalah teknikal, tak terima tu kes teknikal tak, bukan kes degil. Waqalu, mereka berkata, ni biasa kita dengar tak? Biasa tak kita dengar ada orang-orang kata, jom ngaji,
kita nak mengaji, untuk guru ni ada luar biasa tak? Kalau ada luar biasa kita nak ngaji, kalau tengok biasa tak saya. Pernah tak tengok orang kerja lagu tu? Mana pengalaman kita ada. Dulu kita mana betul, mana banyak orang yang nak mengaji, bila untuk guru tu luar biasa, baru nak ngaji. Kalau hak biasa-biasa, tak saya. Mana ini mengalamatkan kepahaman agama dia tu ada kepunahan. Orang tu juga, dia nak terima Nabi ni, nak biar luar biasa. Kalau Nabi ni kan nampak, berkulit, berbayang. Dia nak malaikat. Kan? Kalau Nabi ni makan apa kita, tidur apa kita. Kan? Kalau kena tangan luka, dia nak hak luar biasa. Jadi waqalu laula, mereka berkata, mengapa tidak unzila alaihi malak, diturunkan kepadanya malaikat. Sama ada yang turun tu mereka ataupun duduk nampak sebelah dia malaikat, contohnya. Dia nak lagu tu. Kita lagu ni, kita kalau nak cari pengaruh, biasa lagu tu lah. Orang nak cari pengaruh, dia akan kata ada benda gaib sebelah kita, ada malaikat sebelah kita, ada jin sebelah kita. Sebab orang yang punah akan cari jenis lagu ni. Orang yang punah suka jaga benda ni. Orang yang punah suka cari benda ni, suka cari benda lagu ni. Bila Tok Momo ni ada benda gaib sebelah dia, ada jin ke, bisa. Dan orang yang punah suka benda ni. Ada benda sebelah kita ni, ada jin, ada malah jalan. Dia nak angkat dia. Dia nak cari pengaruh. Jadi orang punah cari orang punah. Okey, walau anzal, dan kalaulah Allah menurunkan malaikat. Jadi malaikat ni dia bukan jenis macam apa tu, tunggu luar. Mana malaikat ni kalau tak terima, azab selalu. Sebab malaikat ni, dia orang tolak-tolak ni tak sebab aku boleh hancur selalu. Malaikat. Mana tentulah dia kata, laqudiyal amru, tentulah akan selesai masalah, selesai urusan itu. Mana dia kata lagu ni, dia kata kalau minta luar biasa, berlaku luar biasa tu, tak beriman juga apa jadi? Azab selalu. Sebab luar biasa kan? Minta malaikat ni luar biasa. Dia orang minta, bila Allah tunai, tak beriman juga, hancur selalu. Summa la yunzarun, dan kemudian tidaklah mereka diberi tanggung. Untuk Allah ni Pergi Kedah selalu ni. Esok guna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Setiap luar biasa yang diminta kepada Allah, bila Allah bagi, tapi kalau tak beriman juga, azab turun. Tak ada.